Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustaz Sirajuddin serta rakan-rakan pendengar sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami terdiri daripada Ainatul Afika, Nufara Zahira dan saya Syazwina. Kami akan membentangkan tugasan 2 bagi mata pelajaran pengajian sirah dan akhlak mengenai konsep kepentingan akhlak serta hubungan akhlak dengan ibadah dan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Sirajuddin. Nama saya Ainatul Afikah binti Muhammad Anwar. Baiklah, yang pertama adalah berkaitan dengan akhlak. Apakah itu akhlak? Akhlak berasal daripada perkataan khuluq yang bermaksud perangai, tabiat, adab, adat kebiasaan dan juga agama. Menurut pandangan beberapa tokoh Islam seperti Imam Ghazali dan juga Ibnu Maskawi yang mengatakan bahawa akhlak ini merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan tanpa melakukan pertimbangan akal terlebih dahulu. Menurut Islam, akhlak ini satu ilmu yang membahaskan tentang tata nilai, hukum-hukum dan juga prinsip-prinsip tertentu bagi mengenal pasti sifat-sifat yang perlu dihayati dan juga mengenal pasti sifat-sifat tercela yang perlu dijauhi dengan tujuan untuk membersihkan jiwa bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seterusnya mengenai kepentingan akhlak. Kepentingan akhlak yang pertama dapat menghindarkan diri seseorang daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini dapat dibuktikan melalui riwayat Albani. Beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita yang solat pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, sedangkan akhlaknya buruk dan mengganggu jiran tetangga dengan lidahnya, maka bagi dia bersabda, tidak ada kebaikan padanya. Dia adalah ahli neraka." Jelaslah di sini bahawa sangat tinggi nilai akhlak yang baik itu. Nilai akhlak yang baik ini tidak dapat diganti dengan ibadah-ibadah lain. Jika seseorang itu melakukan amal soleh yang banyak, tapi dia tidak menjaga akhlaknya dengan orang lain, dia tidak menjaga hubungannya dengan orang lain, maka dia akan ditempatkan di dalam neraka. Kepentingan akhlak yang seterusnya ialah akhlak yang baik dapat mengelakkan seseorang daripada terjerumus dalam kencah kehinaan. Berdasarkan riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya antara perkara yang telah diketahui manusia daripada kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu." Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat sekiranya seseorang itu tidak mempunyai perasaan ataupun sifat malu dalam diri, mereka akan bertindak sesuka hati dan akan mendorong kepada perkara-perkara ke arah kemaksiatan. Oleh itu, akhlak yang baik ini dapat mendorong seseorang itu melakukan kebaikan. Seterusnya, akhlak juga dijadikan sebagai medium dakwah yang berkesan bagi menyebarkan keindahan Islam kepada masyarakat. Sebagai contoh, akhlak Rasulullah yang terpanggil indah itu membuatkan ramai yang terpukau dengan kepribadiannya. Akhirnya, ramai yang nak memeluk Islam dan mengenali Islam dengan lebih mendalam. Berdasarkan contoh ini, kita juga dapat lihat bahawa akhlak yang baik ini dapat mencerminkan keindahan agama. Apabila masyarakat bukan Islam melihat umat Islam yang berakhlak mulia, yang berperibadi tinggi, jadi mereka akan tertarik dengan agama Islam, seterusnya membuatkan mereka ingin memeluk Islam dan mengenali Islam dengan lebih mendalam. Jelaslah bahawa akhlak yang baik itu dapat dijadikan sebagai medium dakwah untuk menyebarkan keindahan Islam dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini berkaitan dengan bagaimana akhlak boleh menjadi kayu ukur untuk menentukan seseorang itu juga sempurna daripada sudut ibadah. Jadi kita tahu bahawa orang yang berakhlak ni semestinya dia akan menepati masa. Jadi daripada sudut ibadah, pertama, orang yang menepati masa ini akan solat pada awal waktu. Apabila dia mendengar sahaja
dia akan segera menunaikan solat, kerana solat awal waktu merupakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap umat Islam. Kedua, ibadah zakat. Seseorang yang menepati masa tidak akan melengahkan pembayaran zakat, kerana lebih awal dia membayar, lebih cepat dia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Dan yang ketiga, ibadah puasa. Orang yang menepati masa ini, dia tidak akan lambat untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya secara tidak sengaja, kerana makin lambat dia ganti, ada kemungkinan untuk dia lupa untuk menggantikan puasa tersebut. Kedua, kita juga tahu bahawa orang yang berakhlak ni semestinya dia akan mengawal tingkah laku. Jadi untuk menentukan kesempurnaan ibadah seseorang tu, pertama, daripada sudut ibadah solat, seseorang itu akan sentiasa khusyuk di dalam solatnya, iaitu dia tidak akan memikirkan perkara-perkara lain ketika solat, kerana dia tahu bahawa solat merupakan hubungan antara Allah SWT dan juga hamba-Nya. Kedua, daripada ibadah haji, kita tahu bahawa haji ni Allah telah pun menetapkan segala peraturan dan larangan. Bagi orang yang berakhlak, yang mengawal tingkah laku ini, dia akan mengikut segala peraturan telah ditetapkan Allah dan menghindari dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Dan ketiga, ibadah puasa. Seseorang yang berakhlak ini tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Sebagai contoh, minum secara sengaja ataupun makan secara sengaja. Dan terakhir, semestinya orang yang berakhlak ini mempunyai ciri sifat yang bertanggungjawab. Jadi, pertamanya daripada sudut ibadah solat, semestinya orang yang bertanggungjawab ini tidak akan meninggalkan kewajipan solat 5 waktu. Jadinya, solatnya dalam seharian akan mencukupi seiring dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, daripada sudut ibadah puasa, sebagai orang bertanggungjawab, dia akan menyempurnakan ibadah puasanya dengan melakukan ibadah-ibadah sunat seperti membaca Al-Quran ataupun bersedekah untuk menampung kekurangan puasanya. Dan terakhir ialah dalam ibadah bersedekah, dia akan bersedekah dengan niat yang baik untuk menolong orang lain sebagai seorang umat Islam. Akhlak juga penting dalam kehidupan manusia kerana ia menjadi penentu kesempurnaan akidah seseorang. Sehubungan itu, kita lihat perkaitan rapat antara akhlak yang dapat mempengaruhi keteguhan akidah umat Islam. Akhlak sebagai penyempurnaan ajaran Islam yang tersusun daripada akidah. Akhlak atau dalam bahasa mudahnya, perlakuan atau perbuatan Muslim yang mulia adalah cerminan kepada kekuatan akidahnya. Menurut Ainida Asti et al. Pada tahun 2018, beliau berpendapat bahawa seseorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan akhlak yang mulia dengan mengikut perintah Allah serta menjauhi larangannya. Contoh akhlak mahmudah yang melambangkan akidah yang luhur ialah sikap jujur, ikhlas, sabar dan hormat ibu bapa. Seterusnya, kita lihat pada slide yang seterusnya mengenai contoh bukti hubungan akhlak adalah berkait rapat dengan akidah. Contoh yang pertama ialah pemimpin yang adil dan jujur, menunjukkan teguhnya iman dan pegangan akidah beliau. Pemimpin tidak akan terjebak dengan kegiatan rasuah dan keadilan serta kebajikan rakyat akan sentiasa terpelihara. Sertanya, hubungan dari sudut negatif pula, apabila seseorang terjebak dengan pergaulan bebas, mereka akan mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti berzina serta menunjukkan kerapuhan akidah kerana tidak menghindari larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah ialah gudang akhlak yang kukuh serta mencipta kesedaran kepada manusia supaya berpegang teguh kepada nilai akhlak yang luhur. Oleh itu, akhlak dalam pandangan Islam
berteraskan kepada keimanan. Rasulullah SAW menegaskan bahawa kesempurnaan iman seseorang itu terletak pada kesempurnaan akhlaknya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahawa orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Kesimpulannya, berdasarkan pembentangan ini, Islam sebagai sebuah agama yang syumul merangkumi aspek akidah, ibadah, akhlak dan syariah menunjukkan bahawa kesemua aspek ini amatlah penting dan saling berkait dalam kehidupan umat Islam yang untuk menjadi mukmin yang seimbang.